Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tawabi'. At-tawabi'. Apa makna at-tawabi'? Mengikut. Yang baca at-tawabi' bukan bi', bi'. B baca. B. Bi'. B. B. Ba di atas ba. Ba di atas ba. Ba di bawah b. Ba di bawah b. Bi'. At-tawabi'. At-tawabi'. Baik, at-tawabi' ada 4. Pertama, na'at. Kedua, ataf. Ketiga, taukid. Keempat, badal. Baik. Hari ini kita masuk pula kepada yang keempat, badal. Baca. Badal. Orang Melayu pakai tak perkataan ni? Orang Melayu kata apa? Bedal. Dah bedal je lah. Tengok. Kita tengok apa kaitannya bahasa Melayu dengan bahasa Arab. Badal baca. Badal mengikut akan mubdalnya. Betul, tugasan yang ustaz bagi dekat hampa dah. InsyaAllah ustaz nak buat satu kontes. Setiap hujung tahun, siapa boleh bagi dekat ustaz seberapa banyak kalimat-kalimat Melayu. Waktu hampa baca kitab, waktu kita baca undang tulis. Jumpa je apa kalimat bahasa Arab yang digunakan sama ada dalam bahasa Melayu, maka tulis. Siapa paling banyak ustaz nak bagi 300. Berapa ringgit? 300. Dah? Boleh bercuti 2 minggu nak pergi mana-mana. Berapa ratus? 300. Dah? Ustaz bagi tak? Bagi. Baik. Setiap kali jumpa kalimah Arab, siapa yang paling banyak? Tulis. Faham ke tidak? Dah? Baik. Macam kursi. Kursi itu kalimah Arab. Tulislah kursi Arab, Melayu ke kerusi. Badal mengikut akan mubdalnya. Baca. Badal mengikut akan mubdalnya. Pada rafa', nasab dan jar. Badal 3 bahagi. Baik, badal tu terbahagi kepada 3. Yang pertama baca. Badal kulli min kulli. Badal sekalian daripada sekalian. Baik, badal tu terbahagi 3 bahagian. Pertama, badal kulli min kull, iaitu baca. Badal sekalian daripada sekalian. Makna sekalian daripada sekalian, yang ni sama je. A dengan B pun sama, B dengan A pun sama. Tu makna sekalian daripada sekalian. Misalnya, Qala Muhammadun Rasulullah. Telah bersabdalah oleh Muhammad, iaitu Rasulullah. Qala, i'rab dulu. Fi'lu madin mabniyun 'ala al-fathi. Muhammadun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihi dhammah. Rasulu badalun marfu'un wa 'alamatu rafihi dhammah. Rasulu mudhaf Allahi lafzul jalalah mudhafun ilaih. Tengok dah? Mana badal? Rasulu ikut apa? Muhammadun. Tu maknanya badal mengikut mubdal pada rafa', nasab dan jar. Bermakna kenapa dia baca Rasulu? Sebab dia ikut Muhammadun. Rasulu dengan Muhammadun sama tak? Muhammad tu Rasul, Rasul tu Muhammad. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun Rasulullah. Telah bersabdalah oleh Muhammad, itu Rasulullah. Jadi Rasulu badal bagi Rasulu badal bagi Muhammadun. Jadi Rasulu diikut Muhammadun. Itu dipanggil badal kulli min kulli. Yang kedua, badal ba'di min kulli. Yang kedua, badal ba'di min kulli. Iaitu badal setengah daripada sekalian. Bermakna yang kedua ada pula badal kata ganti itu setengah daripada sekalian. Sekalian ni banyak ni, sikit dia banyak ni. Misalnya ishtaraitu kutuban nahwan walughatan. Telah membelilah oleh aku akan kitab. Kitab apa? Banyak tak? Bila sebut kutuban ni banyak. Apa kitab yang kau beli? Nahwan, nahu.
dan lughah. Bermakna nahwan ini badal ba'di min kul. Mana ba'di? Nahwan. Mana kulli? Mana kulli? Kutuban. Kitab tu banyak. Aku beli kitab. Kitab apa? Kitab nahwu, kitab lughah. Bermakna nahwan ini badal. Jadi nahwan diikut nasab dengan kutuban. Nahwan badal, kutuban mubedal. Nahwan badal, kutuban mubedal. Ada? Jangan hampa bedal. Mengaji betul-betul. Dan waw ni huruf ataf. Lughatan ni boleh dua i'rab. Lughatan dia boleh jadi ataf, atau juga dia boleh jadi badal yang kedua. Badal yang kedua. Dah? Habis. Yang ketiga baca. Yang ketiga. Badal istimal. Badal istimal. Badal istimal. Badal istimal. Iaitu suatu. Iaitu suatu. Yang melengkapi mubedalnya. Yang melengkapi mubedal. Dia tutup mubedal pula. Dia tutup, dia lengkapkan lagi cerita mubedal. Misalnya. Ajibtu Zaidan. Ajibtu Zaidan. Ilmahu. Ilmahu. Telah hairanlah oleh aku. Telah hairanlah oleh aku. Akan Zaid. Akan Zaid. Hairan apa? Ilmunya Zaid. Ilmunya Zaid. Jadi ilma ini dipanggil badal. Badal dia mengikut mubedal. Ikut tu pada rafah, nasab dan jar. Jadi cara nak membariskan ilma, nak membariskan al-ilm, iaitu dengan mengikut mubedal. Kalau Zaidan nasab, maka dia baca nasab. Cuma ilma tak boleh bubuh tanwin sebab dia mudhaf pula dengan hu. Nampak? Idhafah tak boleh bubuh tanwin. Jadi i'rabnya ajibtu fi'lu madin mabni 'ala sukun litisali dhamir raf'il mutahharik tu fa'il. Zaidan maf'ulun bih mansubun wa 'alamatun nasbihi fathah. Ilma badalun mansubun wa 'alamatun nasbihi fathah. Ilma mudhaf, hu dhamir nasbin wa jarin mudhafun ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap ismul isyarah. Tiap-tiap ismul isyarah. Ini nota tambahan. Nota tambahan. Tiap-tiap ismul isyarah. Tiap-tiap ismul isyarah. Jika selepasnya isim makrifah, Jika selepasnya isim makrifah, kebanyakannya jadi badal. kebanyakannya jadi badal. Misalnya, zalikal kitabu. Zalikal kitab. Dah hari ni kalau betul-betul hampa faham dah boleh jumpa dah. Badal. Alif lam mim. Zalikal kitabu la. Dah. Tiap-tiap isim makrifah ni ada alif lam. Duduk selepas isim isyarah zalika. Kebanyakannya i'rab jadi badal. Jadi zalika ismul isyarah li zaidatun isyaratul ba'id ka zaidatun isyaratul ba'id. Dia tunjuk al-kitabu jadi apa? Al-kitabu jadi apa? Al-kitabu jadi apa? Badal. Kenapa baca al-kitabu? Zalika dia rafa'. Dah? Bermula demikian itu kitab. Dah duduk pada tempat mubtada. Habis. Wallahu a'lam. Pindah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhafah ma'nawi. Idhafah ma'nawi. Dah, yang ni penting ni. Yang ni ilmu ni antum akan guna bila masa nak baca kitab. Faham tak? Cara nak faham kitab, cara nak olah kitab dengan ilmu. Sebab itulah pentingnya kenapa bahasa Arab. Sebagai contoh begini. Contoh. Tengok ulama sebut dalam kitab Hikam Abi Madian. Kalau dah alim tak payah semayang. Dengan perkataan kalau kita tak faham, kita tak boleh hurai. Kalau dah alim tak payah semayang. Selagi ada pula orang melatah, "Hei, Nabi yang hebat jumpa Allah pun semayang?" Dia kata macam tu pula. Nabi yang jumpa Allah Isra' Mi'raj pun semayang 5 waktu. Yang kita ni bukan Nabi tak semayang. Tak, mafhumnya bukan begitu. Kalau hampa faham akal, hampa faham kalau dah alim tak payah sembahyang. Jadi ustaz nak buktikan dengan perkataan itu ada makna yang tersirat. Maknanya kalau dah alim semayang tu jadi tak payah. Faham ke tidak? Bahasa lain kalau dah alim semayang tu jadi tak susah. Bahasa lain kalau dah alim semayang tu mudah. Apa Roy? Apa angguk? Mudah tak? Kita tengah-tengah musafir wuduk tak ada. Ilmu ada, tak ada wuduk. Tayamum. Betul tak? Kain pula kotor, tak ada masalah. Ada caranya, ambil daun-daun ke rumput-rumput ke tacap-tacap, tutup aurat.
ambil lumpur-lumpur ke tutup dekat semua-semua lubang-lubang semua. Boleh tak? Kalau dah alim susah tak? Allah tiba-tiba masuk ke hutan, orang rompak kita komunis rompak. Komunis rompak habis semua telanjang. Nak semayang macam mana ustaz? Noneng duk nampak ni. Tahu noneng? Gajah, belalai gajah. Dah. Tiba-tiba jumpa sungai. Kalau dah alim, mudah tak semayang? Jumpa sungai, masuk sungai, contoh sungai. Sungai tu dalam sikit. Had air tu sampai sini. Dah? Kita masuklah sungai, masuklah air, tutup daripada pinggang ke bawah. Tutup. Dah? Awak nak tutup tak? Tutuplah aurat, semayang. Allahu Akbar. Tetap sunat kena jemaah. Kalau 4 orang telanjang, 4 belaka masuklah sungai. Dah? 3 orang belakang, seorang di depan. Tapi syarat kena berdiri saja, jangan sujud. Saat lagi ni air ni, Allahu Akbar. Waktu rukuk, guluk. Jangan. Saat lagi sujud dia menyelam terus, geruk. Tak payah. Dah? Waktu sujud rukuk sikit, waktu rukuk sujud tunduk sikit, waktu sujud tunduk lebih sedikit. Jelas. Maknanya kalau dah alim, mudah tak semayang? Jadi apa yang dapat dipahamkan dalam satu struktur perkataan, tak mencukupi semata-mata kita mengetahui bahasa untuk memahamkan ayat. Kena banyak lagi ilmu. Mantik, bayan, badek, balaghah, usul. Nampak nahu, saraf. Tak masuk lagi bab lughah. Macam pelajar-pelajar kelas 2, dia orang dah faham dah. Setiap satu kalimat Arab tu banyak makna. Dah? Tu lagi payah. Nampak? Kadang-kadang kita tahu dah makna dia. Bila buka kamus Marbawi, satu kalimat ni ada pula makna-makna yang lain. Perlu pula kita cari pula makna yang tepat. Tu maknanya rahsia daripada idhafah maknawi. Yang pertama baca. Yang pertama. Idhafah makna min. Idhafah makna min. Iaitu mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Satu jenis daripada mudhafnya. Satu jenis daripada mudhafnya. Misalnya saubu qutnin. Saubu qutnin. Baik, apa makna idhafah? Kepada pelajar-pelajar, ingat kembali daripada awal muka surat kedua, betul? Lepas daripada kita belajar bab huruf-huruf hijaiyah, masuk kepada masuk kepada isim. Betul? Dalam bab isim kita belajar ada alif lam, ada tanwin, ada idhafah. Apa makna idhafah? Iaitu perhimpunan dua kalimat. Kalimat pertama tak boleh ada alif lam dan tanwin, kalimat kedua kena baris kasrah. Kalimat pertama dinamakan mudhafun, kalimat kedua dinamakan mudhafun ilaih. Tapi kunci dia apa? Maknanya mesti terus. Itu syarat idhafah. Waktu malam, makan nasi. Faham tak? Pergi jalan. Semua tu dipanggil idhafah. Tapi idhafah maknawi ni, dalam idhafah tu ada tersembunyi makna min, fi dan li. Boleh faham? Tak faham? Nanti ustaz bagi contoh. Tengok dah. Saubu qutnin. Kalau tengok syarat idhafah betul tak? Saubu tak ada alif lam, tak ada tanwin. Lulus tak? Lulus. Qutnin pula kena bagi bawah. Lulus tak? Maka jadi idhafah. Kain kapas. Tapi faham tak? Kain kapas. Dari satu sudut kita dah faham kain kapas. Tetapi cuba letak makna min. Kain daripada mana lebih tepat? Kain ni daripada kapas. Kalau kain kapas, kita nak bagi tahu kain ni kain kapas. Kain kapas ke? Tak, kain. Tapi saubu qutnin, kain daripada kapas. Maknanya min itu tersembunyi dalam idhafah. Itu namanya idhafah maknawi. Idhafah makna min. Idhafah makna min. Antum besok bila antum dah mula baca kitab, antum akan faham masalah ni. Dan sebab tu kena hafal sungguh-sungguh, bagi tahqiq, bagi jangan lupa, bagi jangan hilang. Kemudian besok bila baca kitab, dia akan keluar satu. Yang kedua baca. Yang kedua, idhafah makna fi. idhafah makna fi. Iaitu mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Bekas bagi mudhafnya. Bekas bagi mudhafnya. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Bekas bagi mudhafnya. Bekas bagi mudhafnya. Misalnya salatul asri. Salatul asri. Salatul asri. Salatul asri. Baik, yang kedua ada pula dipanggil idhafah makna fi. Bermakna asal idhafah makna terus. Asal idhafah makna terus. Dah? Tetapi ada pula pecahan idhafah tu tersembunyi pula makna fi. Misalnya salatul asri, sembahyang asar. Faham tak?
masih lagi faham. Sembahyang asar. Tapi kalau kita tambah fi, sembahyang pada waktu asar. Mana lebih faham? Sembahyang pada waktu asar tu dipanggil fi. Nampak? Idhafah makna fi. Yang ketiga, kalau rasa mengantuk, bangun. Jangan layan nafsu, lawan nafsu. Dah? Datang daripada Perlis nak mengaji, bangunlah. Rugi. Dah? Idhafah makna li. Iaitu mudhafun ilaih. Memiliki mudhafnya. Nak berdiri ke tepi, nanti orang belakang tak nampak. Misalnya Ghulamu Zaidin. Makna yang ketiga, idhafah tu ada makna li. Tu dipanggil idhafah maknawi. Dah? Idhafah tu ada makna li. Tersembunyi makna li. Misalnya Ghulamu Zaidin, budak Zaid. Ataupun ghulam ni biasa guna hamba Zaid. Faham tak? Dalam satu sudut bahasa kita dah faham. Cuba tambah li pula. Hamba bagi Zaid ataupun budak bagi Zaid. Mana lebih faham? Ya? Budak bagi Zaid. Tengok. Dalam penulisan benda ni tak ada. Benda ni keluar ketika bila? Ya? Aiman. Dalam penulisan dia tak ada. Dia akan keluar li ni bila? Najmi. Dia keluar min fi li ni bila? Bila kita membaca dan menyampaikan kitab. Faham ke tidak? Sebab tu penting ilmu ni. Dalam tulisan tetap dia baca Ghulamu Zaidin. Ghulamu Zaidin. Tetapi bila mana kita nak baca, macam contoh beginilah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ikut word terjemahan, dengan nama Allah yang Maha Murah, yang Maha Mengasihani. Betul? Tetapi kalau kita nak sampai kepada masyarakat, bermula dah bismillah dengan nama Allah yang Maha Pemurah bagi sekalian makhluk dan Maha Mengasihani bagi orang-orang yang beriman. Dalam tulisan ada? Tak ada. Tetapi ketika kita bercakap, semua maklumat tu keluar. Sama juga min, fi dan li. Jelas? Budak bagi Zaid. Wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi tuan-tuan yang ingin mempelajari bahasa baginda Nabi SAW, bahasa syurga dan bahasa Al-Quran. Maka kalau tuan-tuan berasa agak payah nak faham, bermakna itulah tanda-tanda tuan-tuan insya-Allah akan faham. Kerana tak mencapai kepada satu benda ketika bermula kita dengan kepayahan. Allah Ta'ala sebut innama'al usri yusra. Dah? Tak ada beranak-beranak, buka-buka YouTube, buka-buka Facebook, terus jadi ahli nahwu sharaf. Tak ada. Dah? Memang bermula dengan kepayahan kerana semuanya melalui dengan proses. Allah Ta'ala kun fayakun, nak buat alam sekelip mata boleh. Allah Ta'ala nak buat alam sekelip mata boleh. Masya Allah bukan wa ma lam yasha' lam yakun. Tuhan kata kun, jadi. Tapi Tuhan buat alam ni berapa lama? Dalam Quran Tuhan sebut berapa? 6 ke 7? 6 ke 7? 7 hari. Biarlah 6 ke 7 ke, yang penting ada nombor. Dah? Biar malu tak sebut daripada salah sebut. Biar malu tak sebut tak apa, orang tak hina kita, daripada kita confident sebut rupa-rupa salah. Allahumma salli ala Muhammad. Yang penting ada nombor dia. Nanti rujuk balik Al-Quran, 6 ke 7 hari. 7 kot Aiman? Apa yang Quran dia? Tak ingat? Dan dalam Quran banyak kali Tuhan sebut. Dah? Maknanya begini, Tuhan nak buat alam pun ada proses. Hampa nak alim pun ada proses. Tuan-tuan yang di rumah nak faham pun ada proses. Jadi syukur